Perbahasan di bawah tajuk mengungkai 7 ordinan darurat ini adalah ekoran daripada pengumuman kerajaan untuk mengadakan darurat di negara kita. Alasan yang diberikan pada waktu itu ialah negara sedang berdepan COVID dan ada kesan kepada kesihatan, ekonomi dan kehidupan rakyat. Ketika darurat berlangsung, Jemaah Menteri terus berfungsi, Badan Kehakiman terus berjalan, Parlimen saja tak boleh buat. Pada masa yang sama, kerajaan juga mengumumkan dalam tempoh darurat tak boleh buat pilihan raya. Alasan Perdana Menteri waktu itu ialah semasa COVID, Perdana Menteri nak guna pakai prinsip maqasid syariah. Katanya sebagai ketua kerajaan, beliau bertanggungjawab untuk jaga nyawa dan ini tugas utama seperti mana yang diajar oleh Islam. Maknanya darurat, tak buat pilihan raya, maqasid syariah, keutamaan jaga nyawa. Cuma 20 November ni kita buat pilihan raya juga di Melaka. Itu agak paradoks sikit. Seolah-olah kerajaan yang ada sekarang ni tak mengamalkan maqasid syariah. Ya. Kita dipaksa untuk berdepan pilihan raya. Yang kita tak minta pun. Tapi akan diadakan dengan SOP yang sangat ketat. Untuk speaker, kita cuma bawa kertas pencalonan, calon datang, pencadang, penyokong, kemudian buat test. Kalau negatif, masuk. Kalau positif, duduk kat kemah. Kemudian balik duduk rumah. Sebab tak boleh berjalan. Walkabout tak boleh. Ceramah kelompok tak boleh. Ceramah umum tak boleh. Tapi SPR kata digalakkan berkempen menggunakan stesen televisyen. Siapa yang ada televisyen? Boleh tanya? Sila. Nah, yang berhormat Kuala Bandar Baru, dia perkara-perkara pelik berlaku di Malaysia mutakhir ini. Peliknya dulu ahli parlimen tak boleh masuk parlimen. Peliknya masa darurat penjangkitan tu paling tinggi sampai 24,000, mati sampai beribu-ribu, beratus satu hari, kemuncak sampai 360 satu hari. Sekarang nak berlaku pilihan raya di Melaka lagi pelik. Melaka tahap 4. Restoran penuh, mall penuh, kenduri kahwin boleh buat, kuliah boleh buat. Ceramah tak boleh, berkempen tak boleh, rumah-rumah tak boleh. Jadi Malaysia ni menjadi negara yang pelik dalam dunia, undang-undang yang berubah ikut nafsu pemerintah, bukan peraturan-peraturan lagi. Kita tak faham Menteri Kesihatan Umum. Begitu juga vaksin. Ada menteri tak vaksin, dia kata dia tak perlu, kerana dia ada imun. Kalau begitu, 2 juta lebih yang dijangkiti itu sebenarnya tak perlu vaksin. Jadi dasar vaksin pun berkecelaru, dasar MCO bercelaru. Setuju tak dengan saya? Negara Malaysia negara kelang kabut sekarang ini. Terima kasih sahabat saya dari Kota Raja. Tidak syak lagi. Saya bersetuju sepenuhnya. Datuk Speaker, ketika pembentangan menteri tadi dihurai panjang lebar tentang ordinan darurat yang 7 perkara itu, keberkesanannya dalam mencapai tujuan darurat. Tujuan darurat ni nak flatten the curve. Tapi data dan angka tak menceritakan begitu. Contoh, sebelum darurat, 11 Januari, kes positif 2,232. Pada ketika darurat ditamatkan, kes positif 17,000. Kalau ikut logiknya, darurat bertujuan untuk flatten the curve, ketika kes masih tinggi, ternyata tujuannya tak tercapai. Jadi, lintang pukang habis. Dari penggunaan katil ICU, penggunaan bantuan oksigen, kes kematian, semua meningkat. Darurat dikatakan bertujuan untuk kawal masalah kesihatan. Semua angka menunjukkan darurat itu gagal. Ya, jadi, ordinan-ordinan yang disebut tadi sedikit sebanyak adalah facilitate here and there. Ada. Tetapi nak dikatakan bahawa darurat itu senjata ampuh untuk mengekang dan mengawal COVID, itu tidak betul.
kerana daripada carian data analytics yang kita kumpulkan dan melalui kajian literature yang kita kumpulkan, lebih daripada 60,000 COVID-19 related publication, kita dapati bahawa tidak ada satu pun yang merujuk kepada darurat sebagai ubat untuk mengawal COVID. Tak ada. Dan ada sejumlah 790 kertas kajian tentang non-pharmaceutical interference ini. Maknanya mask ni adalah non-pharmaceutical. Jaga jarak ni non-pharmaceutical. Suntikan vaksin ni pharmaceutical. Ya. 790 kajian as of today, setakat hari ini, tak ada satu pun yang memetik kaedah darurat sebagai cara atasi masalah COVID. Jadi kita sudah salah pakai formula dan ubat. Jadi 7 ordinan yang kita ungkai ini semestinya lah, sebab kewujudannya itu saya kata adalah 1-2 soal penjajaran guna tenaga untuk kesihatan dan keselamatan, soal logistik, tempat dan kenderaan, soal kewujudan hospital cluster, mobilisasi sumber, bangunan dan fasilitis. Poin saya adalah, Datuk Speaker, hal itu boleh dibuat tanpa memerlukan perintah darurat, tanpa memerlukan proklamasi darurat. National Disaster Management Agency dengan arahan Majlis Keselamatan Negara, ya, nombor 18, nombor 19, nombor 20, nombor 21, itu semuanya mencakup tentang penggembelingan sumber. Tapi tujuan sebenarnya hanya terserlah selepas itu, ya, iaitu Parlimen terhenti. Walaupun ketika diumum oleh Perdana Menteri Pak Goh waktu itu, dia kata darurat sekalipun kerajaan bagi komitmen untuk mengamalkan good governance, tata kelola kerajaan. Tapi itu tak kesampaian sebab Parlimen tak boleh bersidang. Parlimen ini tempat untuk kita semak dan imbang. Parlimen ini tempat kita memantau. Parlimen ini tempat kita membuat polisi dan undang-undang. Kalau kerajaan kata darurat sekalipun, rakyat jangan bimbang. Kita tetap mengamalkan good governance. Tapi itu tempang. Sebab institusi Parlimen itu tidak dibuka. Jadi, Datuk Speaker, bersyarah tajuk ini sebenarnya sedap. Tapi saya menghormati, Speaker pun pandang banyak kali 7 minit. Saya jenis patuh dengan masa ini. Tapi tak apalah. Nanti mungkin Menteri boleh sebut lagi. Poin saya terakhir, Datuk Speaker, 1 minit. Kementerian Kesihatan ini adalah tempat rujukan utama kepada Majlis Keselamatan Negara. Di sana dibangunkan beberapa threshold dan kriteria sama ada darurat nak terus ataupun tidak. Datuk Speaker, malangnya kesemua threshold dan sasaran itu tak tercapai, bahkan tak realistik. Saya bagi contoh. Darurat ni boleh ditarik balik jika sekiranya 14 hari berturut-turut kematian sifar. 14 hari berturut-turut tak boleh ada kematian. Barulah KKM cadang pada Majlis Keselamatan Negara supaya diangkat kepada kerajaan untuk darurat tamat. Tiap-tiap hari ada angka kematian. Baik, jangkitan frontliners 14 hari mesti sifar. Tak tercapai. Ya. Segala macam lah, dia ada 9-10 panjang senarai. Isunya adalah apabila KKM membangunkan threshold untuk menasihati kerajaan, untuk membuat satu keputusan politik yang penting dari hal nak terus atau nak tamat darurat. Thresholdnya tu tersasar jauh. Seolah-olah dia petik di awang-awangan. Saya bagi contoh. Plan strategik Kementerian Kesihatan bagi menangani pandemik COVID semasa tempoh darurat melalui sains dan data. Yang nombor 1, putuskan rantaian transmisi. Apa kriteria? Menurunkan kes harian kepada kurang 500 kes. Datuk Speaker, bila masa kita capai 500 kes? Jadi, data dan sains digunakan sebagai alasan, tetapi baik penetapan threshold ataupun plan strategik tersasar jauh. Dan KKM inilah juga menasihati SPR tentang SOP Pilihan Raya Melaka. Kalau ini pun lari jauh, apa jaminan bahawa
SP dia di Melaka itu juga adalah merupakan gambaran bahawa dia betul-betul nak jaga nyawa. Ataupun sebenarnya nak mewujudkan keadaan yang persaingan yang tidak sama rata padang permainannya. Datuk Yang Dipertua, apapun ordinan darurat ini wajar diungkai. Kerana ordinan ini wujud kerana adanya darurat. Dan apabila darurat tamat 1 Ogos, ada ordinan yang tamat serta-merta. Tapi ada fasa-fasanya terpakai selama 6 bulan kalau kita tidak ungkai di Parlimen. Saya menyokong mengungkai 7 ordinan itu. Terima kasih, Datuk Input.